Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Ishaq, nombor metrik 282341. Dan saya Muhammad Syukur bin Syariat, nombor metrik 282329. Untuk tugasan 2 bagi subjek STCT 1033, pengantar teknologi media, kami dikehendaki menguraikan peranan sebuah organisasi dan bagaimana media membantu dalam menjalankan peranan tersebut. Justru kami memilih Radio Televisyen Malaysia RTM yang merupakan badan penyiar rasmi kerajaan yang telah ditubuhkan pada 1 April 1946. Untuk maklumat lanjut, kami telah menemu ramah seorang wakil pihak pengurusan organisasi tersebut untuk lebih memahami peranan media di RTM. Sebelum mengupas lebih lanjut mengenai perkara ini, kita saksikan sedikit kupasan video latar belakang RTM. Bermula dengan kelahiran radio pada 1946, kini RTM terus mengembang sayap, jauh dan lebar merentas zaman. Terus maju dalam era globalisasi, menerajui transformasi pendigitalan dalam dunia penyiaran. RTM di mana jua, bersama-sama anda membawa informasi dan berita, mendidik serta menghibur untuk segenap lapisan masyarakat. Hasrat RTM hanya satu, memberikan yang terbaik. Seiring dengan dunia penyiaran yang pantas berkembang, RTM turut dilengkapi peralatan berteknologi tinggi dan terkini. Khazanah yang tinggi nilainya dipelihara, direkod, dijilid dan tersimpan rapi untuk tatapan generasi kini menghargai karya seniman silam. RTM didokong lebih 4,000 tenaga kerja mahir, profesional, kreatif lagi inovatif yang sentiasa bersiap siaga menyahut cabaran dunia penyiaran serta arus media baru. Mereka adalah pelapis berwawasan yang akan memperkasakan industri penyiaran negara. Nama saya Mak Syarif bin Sarifan, jawatan saya adalah Timbalan Pengarah Berita Semasa untuk Berita TV. Timbalan Pengarah Seksyen Berita TV di RTM. Sebenarnya saya dah bertugas di RTM sejak tahun 2000 lagi. Maknanya dah 20 tahun saya berkhidmat dengan RTM, masuk dalam 22 tahun. Bermula sebagai wartawan junior lah, wartawan pemberita junior ataupun wartawan kata orang mulaan lah pada tahun 2000. Kemudian sebagai editorial, saya bermula di berita lah sebagai wartawan sepanjang tempoh itu. Kemudian saya ke banyak tempat lah, ke program TV, ke program radio, ke kementerian. Ada 2 kementerian saya pernah kerja, di Kementerian Penerangan dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar sebagai sosial akhbar. Jadi sepanjang tempoh 22 tahun tu lebih 8 kali kot saya bertukar. Ini selepas 14 tahun saya keluar, saya balik semula ke berita pada tahun 2020 sehingga di berita ni, berita TV ni sehingga sekarang lah. Dan sekarang saya tengah menjalankan tugas sebagai pengarah berita lah sebab kekosongan. Jadi saya berasal dari Johor, di Pontian Johor. Usia 45 tahun sekarang ni. Secara keseluruhan RTM ini dia dari segi fungsinya mendidik, menyalurkan maklumat yang sahih kepada kerajaan, media rasmi kerajaan, penyampai maklumat kerajaan sepenuhnya dan juga memaklumkan kepada rakyat berkenaan apa yang kerajaan buat lah. Ini peranan RTM sejak dahulu lagi, sejak tertubuhnya RTM. Dan sebenarnya 3 core business utama RTM daripada segi platformnya. First, yang berita lah, berita awal semasa, melibatkan berita dan juga program-program awal semasa, program TV dan juga program radio. Tapi mula tahun 2000 ke atas tu kita dah mula ke arah platform digital, iaitu apa kata orang, media baharu lah. Di RTM kita kena ingat RTM bukan media, agensi media untuk mencari keuntungan ataupun profit making. Kita lebih kepada CSR ataupun tanggungjawab sosial korporat kita luar banyak kepada rakyat dan negara. Dan kena ingat RTM ini media kerajaan.
Jadi apa sahaja maklumat yang disiarkan perlu jelas, tepat dan sahih, yang tidak mengelirukan rakyat ataupun masyarakat di luar. Sebab berbeza dengan media lain, mereka ada agenda peranan RTM yang sebenar-benarnya untuk kata orang memberi kelebihan, memberi keutamaan pada dua pihak ni, stakeholder dan rakyat. Kita media orang tengah lah. Dan RTM perlu dilihat dan perlu dipercayai dan perlu diketahui bahawa kita ada tanggungjawab ini yang perlu kita lunaskan supaya penyebaran maklumat stakeholder kepada rakyat itu berada pada tahap yang sepatutnya lah, dan tepat dan sahih. Dan sebagai media kerajaan, RTM perlu berbangga kerana terus diberi kepercayaan oleh stakeholder dan rakyat untuk terus menjadi penghubung antara kedua pihak ni. Dan saya nampak benda itu terus berlaku dan semakin baik pada waktu ini, dan RTM still relevan, kekal relevan untuk stakeholder dan juga masyarakat ataupun rakyat. Kalau tak ada RTM, tak ada badan penyiaran awam, dia akan jadi kepentingan itu akan berpihak kepada satu mana-mana media lain lah yang mereka ada kepentingan masing-masing. Jadi di mana-mana negara pun di dunia ini, mereka mesti ada satu agensi media ataupun media rasmi kerajaan seperti RTM ini. Di RTM kita ada, saya sebut tadi, kita ada 3 platform utama kita ya. Media TV, media melalui medium TV, radio dan juga media baru. Sekarang inilah kita ada portal khas kita. Benda ini yang kita lakukan saban hari 24 jam, 7 hari seminggu kepada rakyat yang tanpa henti. Jadi kita gunakan unsur-unsur ataupun media-media ini untuk menyalurkan terus kepada rakyat. Kita ada 5 saluran TV, kita ada 34 saluran radio dan beberapa platform media baru, sama ada portal maupun Maxop dan sebagainya. Jadi kebergantungan ataupun penyaluran maklumat itu sangat kata orang sangat dekat dengan rakyat lah, dan kita sebut tadi kepercayaan itu datang dan kemudian akan merujuk kepada RTM, dan kita ada platform yang kita dah bina ini. Jadi saya rasa dia amat penting lah. Jadi walaupun perkembangan apa sekalipun, ada media baru dan sebagainya, sumber maklumat itu masih dapat diperoleh dengan jelas oleh rakyat. Kita ada, kalau berita TV kita ada lebih kurang 19 buletin, berita radio kita ada 69 buletin pelbagai bahasa yang saya rasa mampu untuk didengari, ditonton dan difahami oleh rakyat di luar, termasuk media baru. Tapi untuk kata kepada golongan niche, contohnya golongan muda, sekarang ni kita telah memperkasakan penyaluran maklumat melalui medium TikTok pada audio-audio yang lebih pendek, ringkas dan boleh menarik mereka untuk menonton. Sebab penontonan sekarang ni berbeza. Mereka lebih suka melihat generasi muda, mereka melihat kita juga mengikuti jejak media-media lain dari segi penyebaran maklumat itu supaya dapat diviralkan, dapat ditonton, dan itu kehendak semasa sekarang ini. Kita kena sealiran dan kita perlu pergi ke arah itu juga. Dan saya melihat benda ini interesting dan semakin mendapat tempat lah. Perkara sekarang penerimaan individu ataupun masyarakat ataupun rakyat negara ini semakin variatif, pelbagai dan berbeza-beza. Jadi, dan mungkin juga golongan-golongan yang pertengahan atau golongan lebih berusia, mereka juga lebih suka tengok benda-benda yang macam tu. Jadi kita akan blast dulu perkara-perkara yang sebegitu, yang menarik tumpuan, dan untuk mendapatkan gambaran ataupun perincian berita lanjut, boleh pergi ke portal ataupun terus menonton berita TV dan berita radio, mendengar berita radio. Jadi trik itu kita gunakan, semua media begitu, sama ada antarabangsa ataupun di negara ini, trik mereka akan bagi gist ataupun spark perkara-perkara yang ringan untuk menarik orang menonton berita selanjutnya atau merujuk berita selanjutnya di platform yang disediakan. Sebab berita TV dan berita radio pun sekarang dah di-online kan, dah boleh didengar, dah boleh diikuti melalui platform ni lah, online. Kita komunikasi kita, maklumat kita memang TV radio lah. Itu yang kita kita gerakkan, dan itu memang peranan kita pun nama pun Radio Television Malaysia. Jadi untuk luar kita, platform kita yang media baru lah, TikTok, Instagram dan sebagainya, yang saya tengok kandungannya lebih menarik berbanding apa yang kita paparkan kalau kita siar di TV, di berita TV atau berita radio.
Sekarang ni yang familiar WhatsApp group. WhatsApp itu memang yang paling konsisten setakat ini untuk communication dari segi kita berurusan untuk meneruskan ataupun kita melaksanakan arahan semasa. Sebab saya tengok dari segi interaksi antara pegawai, antara pihak atasan ke bawah, bawah ke atas, itu medium WhatsApp itu yang sangat konsisten sejak beberapa tahun kebelakang ini hingga hari ini. Kalau dulu kita guna SMS, kan, SMS teks kan. Sekarang ni perbualan pun tidak banyak melalui telefon, lebih kepada komunikasi melalui WhatsApp. Saya rasa WhatsApp ni antara bentuk atau media komunikasi paling berjaya di dunia, dan kita boleh berkomunikasi pada bila-bila masa. Sebab melalui WhatsApp ni kita boleh hantar teks, kita boleh hantar grafik, kita boleh hantar video, link dan sebagainya. Dan saya rasa RTM sama je macam media-media lain. Jadi komunikasi itu banyak kepada melalui through WhatsApp. Kalau kita gunakan medium apa saja bentuk media ni medium yang ada seperti WhatsApp dan sebagainya, dari segi kecepatan lah. Dari segi kecepatan dan juga memudahkan urusan. Itu memang baguslah, cepat. Kalau kita boleh kelompokkan orang yang kita nak berhubung tu. Grup ni. Kita tak boleh nak generikkan. Kadang-kadang setiap individu berbeza dari segi struktur kerja dan sebagainya. Tapi kelemahannya saya nampak komunikasi bersemuka itu tidak berlaku. Sebab kadang-kadang kita tidak memahami apa yang ditulis secara teks dalam WhatsApp itu, adakah itu arahan yang perlu diambil tindakan segera ataupun jadi bagi saya kelemahan itu ada, dan dia kadang-kadang disalahertikan. Teks itu mungkin arahan itu bermaksud untuk tindakan sebegini, tapi untuk setengah pekerja ataupun pegawai lain dia menganggap begitu. So itu kelemahan lah, sebab kita tak bersemuka, dan sebab cara kita bercakap bersemuka macam ni kan, jadi kita tahu reaksi, kita tahu intonasi suara kan. Jadi saya melihat benda itu perlu diteliti lah, supaya tidak mendatangkan masalah lain dalam bentuk komunikasi bersemuka. Sebab komunikasi itu melibatkan dua pihak, dan dia perlu yang sebaiknya berdepan. Kesimpulannya, media memainkan peranan yang sangat penting terhadap fungsi dan operasi RTM yang menggunakan 3 medium media utama, iaitu TV, radio dan media baru. Kesemua media ini diguna dan hubung jalinkan sebaik mungkin dalam mencapai visi dan misi RTM sebagai badan penyiar rasmi kerajaan. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.